Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih lagi diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama di alam maya ni. Kita doakan semoga kita senantiasa dipayungi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada saudara mara kita, saudara seakidah Islam dengan kita yang mana mereka ditimpa bala bencana di Pahang, di Selangor, kita doakan supaya mereka bersabar, diberikan ketabahan, mengharungi ujian-ujian yang mana Allah sedang berikan kepada mereka, insya-Allah. So kita berdoalah supaya mereka ni diberikan ketenangan, kedamaian dan seumpamanya supaya mereka ni dapat hidup meneruskan lagi kehidupan pada masa-masa yang akan datang. Baik, malam ni sembang saya tentang tajuk vaksin sebenarnya ni. Banyak lagi saya nak cerita tentang vaksin ni sebab saya suka dengar, saya suka baca tentang berita-berita tentang vaksin ni. Dan salah satu malam ni yang saya nak kongsikan ialah kesan vaksin itu kepada orang lelaki. Sebab ada saya dengar dan saya sendiri diceritakan, mereka menceritakan kepada saya kesan apabila mereka mengambil dos suntikan ni. So ada seorang kawan tu dia mengadu pada saya bila dia dah ambil cukup 2 dos suntikan ni, keupayaannya untuk nak beriadah ataupun nak bersukan tu rasa macam dah berkurangan, tak ada stamina lagi. Kalau dulu bagi contohnya dia katakan dapat mengayuh basikal tu selama orang kata sejam tu biasa sajalah bagi dia tu. Tapi sekarang ni dalam tak sampai 1 jam dah. Tak sampai 1 jam dah. Bila mana dia dah ambil suntikan dos tu, dia rasa dah berkurang dah stamina dia untuk mengayuh sampai 1 jam tu. Saya rasa kalau kayuhan tu tak sampai 1 jam, mungkin buat benda-benda lain pun sama jugalah. Tu kayuh basikal, mungkin nak buat kerja-kerja buat yang lain pun sama jugalah. Kan? Okey, tu seorang kawan saya. Yang seorang lagi tu dia mengadu pada saya, dia cerita pada saya, waktu dia nak bersama dengan isteri dia tu masalah. Dulu dia okey je waktu dia bersama dengan isteri dia. Tapi bila dah ambil 2 dos suntikan, bila mana dia bersama dengan isteri dia dah rasa tak sama sebelum yang dia ambil dos suntikan tu. Rasa makin berkurang lagi, bukan makin power orang kata. Tak, tapi makin berkurang. Ni dia bagi tahu saya sendirilah. Kalau dia bohong maknanya saya bohonglah. Tapi begitulah. Begitulah situasi yang mana dia menceritakan kepada saya bahawa kesan daripada dia ambil dos suntikan tu memberi kesan kepada keupayaannya untuk melakukan hubungan bersama dengan isteri dia. Dan benda ni ada juga dibincangkan dalam grup yang lain. Ada satu grup tu dia bincang, grup lelaki lah. Ada juga grup yang mana ada lelaki ada perempuan lah. Dia bincang, dia kata keupayaannya juga untuk melakukan hubungan bersama dengan isterinya tu berkurang. Makna kata benda ni orang bukan buat-buat, tidak lah. Tapi ada dibincangkan dalam grup, ada secara persendirian dan seumpamanya. Sebab benda ni mungkin tak tersebar luas ataupun mungkin tak dibincangkan secara meluas lah. Sebab ni orang kata keaiban bagi seorang suami ataupun seorang lelaki. Jadi orang lelaki ni dia cukup berahsia bab-bab begini ni. Sebab dia rasa malu. Rasa malu lah. Sebab seolah-olah macam maruah dia dah tak ada. Maruah orang lelaki tu ada kat situ je. Tak ada guna jadi lelaki kalau orang kata senyapang dia tak hidup ni. Okey. So kalau kita nak kaitkanlah, saya cuba untuk mengaitkan kalau memang betul lah kesan vaksin ini memberi kesan kepada orang tu. Memang dah orang kata perancangan Zionis itu memang berjaya lah. Berjayanya macam mana? Berjayanya sebab dia nak mengurangkan populasi jumlah penduduk dunia tu, nak mengurangkan jumlah penduduk dunia tu. Sekarang ni kita melihat bila orang kita kata benda macam Zionis, perancangan Zionis
ni mereka mengatakan bahawasanya itu konspirasi, tak boleh nak percaya. Kan? Tapi kita cuba tengoklah sekarang ni betul ataupun tidak. Mungkin ada yang tak setuju dengan saya. Itu dia punya pendapat lah. Saya punya pendapat macam ini. Konspirasi itu kadang-kadang ada betul. Kan? Jadi dia boleh buat melalui vaksin ini. Dia boleh buat. Jadi dengan mana dia cuba masukkan vaksin ini memberi kesan kepada pembiakan lelaki, alat pembiakan lelaki, jadi kurang power, kurang mampu, kurang bertenaga. Maka bila mana kurang bertenaga tu, kuranglah untuk menghasilkan zuriat. Nak membiak manusia tak boleh. Tu bagi dari segi sudut orang lelaki. Mungkin sudut perempuan pula kita tak dengar lagi. Mungkin satu masa nanti perempuan boleh menyebabkan jadi mandul. Kita tak dengar lagi. Mungkin di usia awal-awal perkahwinan tak boleh nak melahirkan anak. Tak boleh nak melahirkan zuriat. Kita tak tahu. Sebab benda-benda baru. Kita tengoklah nanti betul ataupun tidak. Wallahualam. Minta jauh supaya tak berlaku sedemikian. Okey. So, ialah konspirasi. Orang kata konspirasi kan. Bagi saya, ada betul, ada yang tidak. Dulu orang kata cukup dengan 1 dos saja. Tiba-tiba, mari pula 2 dos. Mari pula dos yang ketiga. Dulu orang kata banyak dos nanti, banyak dos akan berlaku. Tak, tu konspirasi. Kan sekarang ni kita boleh tengok daripada 1 dos dah jadi 2, dah jadi 3. Israel sekarang ni pun dah masuk dos yang keempat dah. Kemungkinan tak lama lagi Malaysia pun akan masuk dos yang keempat juga. Mana kata ialah sebab negara kita ni negara yang berkiblatkan WHO. Bukan siapa-siapa. Kita mengikut telunjuk WHO. WHO kata 4-4 lah. Kata 5-5 lah. Dah sampai, saya dengar sampai kepada 8 pun ada. Tengoklah nanti macam mana. Itulah. So, bagi lelaki yang mana, si suami yang mana menghadapi masalah kurang upaya, orang kata kurang upaya dalam melakukan hubungan sama dengan isteri, segeralah berubat. Cari ubat lah. Tak perlu orang kata malu-malu, carilah ubat demi kesejahteraan rumah tangga kita juga. Kan? Okay. Jadi boleh bekam ke, pergi urut ke dan seumpamanya. Untuk kemaslahatan bersama nanti. So itu saja perkongsian saja pada malam ini. Jangan malu. Segeralah berubat jika anda sakit. Okey, kerana Allah yang menyembuhkan kita. Insya-Allah. Okey, terima kasih kerana sudi mendengar. Jazakallah khair. Assalamualaikum.